Pengenalan maqasid syariah bermaksud sesuatu tujuan yang dikehendaki secara dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi kemaslahatan umat Islam. Maqasid dari segi bahasa ialah punca, sasaran, ketulusan, keadilan dan kesederhanaan, dan dari segi istilah pula ialah sesuatu objektif yang membawa erti berasaskan kenyataan atau fakta sebenar. Dr. Ahmad Al-Rasuni menganggap penguasaan ilmu maqasid sebagai satu kewajiban pada setiap faqih. Maksudnya, kesungguhannya yaitu pengetahuan berkenaan maqasid syariah adalah satu keperluan kepada para fuqaha dalam segenap segi dan wajah ijtihad. Rujuk Muhadarat fi Maqasid Al-Syariah Hal 104. Terdapat 5 prinsip maqasid syariah. Satu, agama, hifz ad-din, memelihara agama, ad-diri bermakna mengelakkan apa-apa yang mungkin melanggar dan memusnahkan asas-asas, mempertahankan negara dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Prinsip kedua ialah nyawa, hifz an-nafs. Memelihara nyawa an-nafs adalah setiap rakyat dijamin hak keselamatan, memperkukuhkan benteng pertahanan negara, keselamatan jalan raya, perkhidmatan kesihatan berkualiti perlu ditingkatkan, dan menjaga pemeliharaan flora dan fauna. Prinsip ketiga adalah akal, hifz al-akal. Memelihara akal bermakna inklusif, kemudahan pendidikan OKU, pendidikan komprehensif, dan program permata. Prinsip keempat, harta, hifz al-mal. Memelihara harta bermakna keadilan ekonomi, meningkatkan taraf kehidupan rakyat, peluang pekerjaan, dan sistem kewangan Islam bertaraf dunia. Yang prinsip kelima, keturunan, hifz an-nas. Memelihara keturunan adalah kebajikan rakyat, penjagaan kebajikan anak yatim, sistem kesopanan dan kebajikan golongan kelandangan, dan membina keluarga sakinah. Sejarah ringkas ilmu maqasid syariah. Al-Imam Al-Shatibi, guru utama ilmu maqasid syariah, melalui kitab agungnya Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah, telah menggagaskan ilmu maqasid syariah dalam satu kitab. Namun sebenarnya sebelum Al-Imam Al-Shatibi, beberapa orang ulama telah pun terlebih dahulu membicarakan mengenai maqasid syariah ini. Antaranya ialah Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam bukunya Ghiyat Al-Umam fi Al-Tahiyat Al-Zulam. Beliau telah menyatakan kegusaran dan keprihatinan terhadap isu kemerosotan peradaban masyarakat Islam, khususnya dari sudut kerjasama, aspek intelektualisme dan politik Islam. Menurut beliau, satu-satunya cara untuk keluar dari
permasalahan ini tidak lain tidak bukan adalah dengan cara membangunkan maqasid al-syariah yang universal dan mengangkatnya dari status zani sebagai salah satu aspek perbahasan usul fiqh kepada status katil sebagai prinsip dan tujuan tertinggi agama Islam itu sendiri. Selain itu, beliau juga beberapa kali menekankan kepentingan maqasid syariah dalam memahami nas-nas syara. Antaranya beliau menyebut, dan barang siapa yang tidak memahami kewujudan maqasid dalam perintah-perintah dan larangan-larangan syara, maka ia tidak memiliki pandangan yang jelas dan benar tentang syariah. Rujuk Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh. Meskipun konsep yang ditawarkan Al-Imam Al-Juwaini ini tidak cukup komprehensif berbanding konsep yang ditawarkan Al-Imam Al-Shatibi misalnya, tapi paling tidak ia telah meletakkan batu asas pada yang baik untuk ilmu maqasid syariah. Kemudiannya dikembangkan oleh para ulama selepasnya. Ini diikuti pula oleh anak muridnya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang mula-mulanya sekali menggunakan istilah Ad-Daruriyat Al-Kamsah. Dan tujuan syariat itu ada 5, iaitu untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Rujuk Al-Mustafa min Al-Usul. Peluang mengesuai maqasid syariah. Dr. Ahmad Ar-Rawsauni menganggap penguasaan ilmu maqasid sebagai satu kewajipan kepada setiap faqih. Sesungguhnya, pengetahuan berkenaan maqasid syariah adalah satu keperluan kepada para fuqaha dalam segenap segi dan wajah ijtihad. Rujuk Muhadarat fi Maqasid as-Syariah. Ia merupakan satu perkara yang wajib dikuasai oleh para fuqaha dan selain mereka, seperti mana keperluan mengesuai nas-nas syara itu sendiri. Jika tidak, ilmu fiqh akan menjadi tanpa roh dan jiwa, kontang tanpa dalail dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hafiz bin Mahdi dari DI4. Baiklah, refleksi memahami penggunaan sistem online dalam pengurusan jual beli. Permasalahan cara untuk memelihara dahuriyat al-khams walaupun berada dalam sistem perlembagaan ialah menjaga agama, jiwa, keturunan dan harta. Pertama, memelihara agama ialah mematuhi dan beribadat serta menyerah diri kepada Allah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat walaupun di mana kita berada. Kesannya penumpang yang berlainan agama dengan kita berfikiran positif kerana mereka melihat kita tetap menunaikan solat walaupun di dalam kapal terbang. Seterusnya, memelihara jiwa iaitu berpakaian menutup aurat, malah makan dan minum. Segelintir masyarakat yang beragama Islam tidak mematuhi hukum syarak terutama dari segi makan dan minum semasa dalam penerbangan luar negara. Oleh itu, penjagaan makan dan minum amat penting kepada umat Muslim kerana ia mampu memelihara akal dan yang sihat dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Menjaga akal dengan mengharapkan setiap perkara yang boleh memudaratkan atau melemahkan kekuatan. Untuk slide yang seterusnya, saya Siti Aisyah Muhammad Amin dari kos DII 4. Seperti yang dapat dilihat dalam slide ini, isu syariah dalam penerbangan.
Dalam urusan jual beli tiket penerbangan atas talian pengkaji telah mendapati terdapat beberapa elemen gharar. Analisis isu syariah yang dilakukan adalah berdasarkan kepada penelitian pengkaji terhadap pandangan pakar, ulama fiqh klasik dan kontemporari serta kajian-kajian lepas. Elemen gharar. Gharar dari segi bahasa ialah risiko. Al-Khatar, Wizarat Al-Awqaf 1983, menurut istilah ia merujuk kepada ketidakpastian kepada barang-barang yang diakad. Untuk slide yang seterusnya, dalam perbincangan fiqh terdapat beberapa definisi yang telah diberikan oleh ulama Al-Zuhaili. Yang pertama, Al-Sarakhsi 1989 dan Al-Shirazi 1959 mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tersembunyi pada kesannya. Yang kedua, Al-Qarafi 2003 mendefinisikan gharar sebagai merupakan sesuatu kontrak yang mempunyai ketidakpastian dalam barang yang ditimbal balik seperti jual beli burung yang berada di udara. Yang ketiga, Ibnu Hazim 2002 mendefinisikan jual beli gharar ialah pembeli tidak tahu apa yang dibeli dan penjual tidak tahu apa yang dijual. Yang keempat, Al-Zarqa 2004 mendefinisikan gharar sebagai penjualan barang yang mempunyai ketidakpastian pada ciri-ciri barang tersebut kerana risiko yang ada menyebabkan perdagangan yang dijalankan hampir serupa dengan perjudian. Yang kelima, Al-Zuhaili 1985 mendefinisikan gharar sebagai kontrak yang disertai dengan risiko yang boleh memberi kesan buruk kepada orang yang menjalankan kontrak serta boleh menyebabkan kehilangan harta. Untuk slide yang seterusnya, iaitu analisis isu syariah dalam jual beli tiket penerbangan atas talian dari perspektif gharar. Yang pertama, gharar dalam harga. Yang kedua, elemen gharar yang banyak. Yang ketiga, gharar dalam barang jualan disebut dalam maqud alaih. Dan yang keempat, gharar mencapai tahap keperluan yang disebut dalam hajah. Sekian dari saya untuk slide yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dayang Nur Syikin dari DOL3 akan membuat pembentangan tentang gharar dalam harga. Dalam jual beli tiket penerbangan, pengkaji telah menemui dua bentuk gharar yang berkaitan dengan harga, iaitu gharar dalam harga tiket itu sendiri atau gharar dalam pengiklanan tiket. Dalam penawaran tiket, syarikat penerbangan menggunakan teknik manipulasi harga, iaitu penawaran harga tiket yang berbeza-beza pada destinasi yang sama. Bagi gharar dalam pengiklanan pula, harga yang dipaparkan dalam iklan adalah tidak menepati harga yang sebenar. Keadaan ini berlaku apabila syarikat meletakkan harga yang dapat memberi tarikan dan perhatian kepada pengguna. Seterusnya, saya akan membuat pembentangan tentang gharar dalam barang jualan. Bagi gharar dalam barang jualan, syarikat penerbangan mengenakan yuran tambahan melalui berbagai cara. David dan Martin 2015 menyatakan yuran tambahan dikenakan pada beberapa tempat seperti pembatalan tiket pesawat, tempahan tempat duduk dan bagasi. Pengkaji melihat cas yang dikenakan dalam tiket penerbangan merupakan salah satu bentuk gharar kerana harga yang diletakkan dalam iklan tidak muktamad. Seterusnya, elemen gharar yang banyak. Gharar juga berlaku dengan adanya cas-cas tersembunyi. Cas tersembunyi atau cas yang berasingan telah dinyatakan
dalam terma dan syarat yang disediakan oleh syarikat penerbangan. Ianya menjadi kelalaian pembeli jika tidak membaca dan memberi perhatian pada terma dan syarat tersebut. Itu saja pembentangan dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Emilia untuk membuat pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Emilia Menteroni daripada DO Etika. Saya akan meneruskan pembentangan untuk hari ini. Gharar, mencapai tahap keperluan iaitu hajah. Antara kriteria tersebut ialah hajah perlulah mengambil kira maqasid al-syariah. Islam ternyata membenarkan penawaran harga yang pelbagai dalam iklan, tetapi jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi dan luar dari kebiasaan dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam periklanan sehingga membawa kerugian yang besar kepada pelanggan, maka ianya tidak dibenarkan kerana telah bertentangan dalam menjaga maqasid al-syariah. Cadangan kami untuk mengaplikasikan maqasid al-syariah dalam sistem penerbangan di Malaysia, kami ingin mencadangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membetulkan sistem keuntungan online tanpa ada unsur penipuan dalam periklanan. Yang kedua, memudahkan dan mempercepatkan sesi pembelian tiket. Yang ketiga, menyatakan harga tambahan sekiranya perlu dan dalam kadar secepatnya. Yang keempat, memastikan setiap ejen mengeluarkan harga yang sama dari yang asal. Yang kelima, melaksanakan sistem ala-ala Islamik dan menghidupkan maqasid al-syariah sebagai panduan. Tindakan susulan. Tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak pengurusan penerbangan di Malaysia ialah: yang pertama, menukarkan cara pembelian dan penjualan tiket kepada pelanggan. Yang kedua, harga yang dipaparkan dalam iklan haruslah menepati harga yang sebenar. Yang ketiga, caj tambahan dan caj tersembunyi hendaklah tidak dikenakan kepada pelanggan. Kesimpulan, jual beli dalam Islam perlu mengambil aspek yang mengesahkan atau membatalkan sesuatu transaksi dan kontrak yang disepakati. Asasnya, ulama fiqh berbeza pendapat dalam transaksi yang mempunyai elemen gharar. Sesetengah ulama berpandangan kontrak yang mempunyai gharar fahish adalah tidak dibenarkan dan kontrak yang mempunyai gharar fazir boleh dijalankan. Dalam perbincangan ini, berdasarkan kepada parameter yang diletakkan, transaksi yang diaplikasikan hanyalah mengandungi gharar yasir, yang mana gharar jenis ini tidak menyebabkan kerosakan kepada transaksi tersebut. Sungguh pun demikian, mengkaji berpendapat dalam transaksi jual beli penerbangan, periklanan dan penawaran harga tiket perlulah dinyatakan secara jelas. Di samping itu, caj berasingan yang dikenakan ke atas pelanggan juga perlu disebut secara terang. Tuntasnya, jika isu yang digariskan dapat ditangani dengan sebaiknya oleh pengendali syarikat penerbangan, etika Islam dalam jual beli dapat dijaga dan tahap patuh syariah dalam proses jual beli tiket penerbangan secara atas talian dapat dicapai. Dengan itu, kebajikan pelanggan dan pengguna terjamin dalam kontrak jual beli. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.